Okey, sekarang kita teruskan lagi dengan stratifikasi atmosfera. Okay, di dalam topik ini, apa yang kamu kena belajar ialah kamu kena tahu ada berapa lapisan yang ada di dalam atmosfera kita ni. Okey, sebenarnya ada 5 lapisan yang membentuk atmosfera. Okey, dan kelima-lima lapisan ini mempunyai peranan masing-masing. So, apa dia 5 lapisan tersebut? Yang pertama adalah troposfera. Okay, yang paling dekat dengan kita itu adalah lapisan troposfera. Naik atas lagi, lapisan tersebut adalah stratosfera. Atas lagi daripada stratosfera ada mesosfera. Yang keempat ialah termosfera dan yang paling jauh daripada kita itu adalah exosfera. Bermaksud ada 5 lapisan. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan yang terakhir adalah exosfera. Okay, sekarang cikgu nak terang satu-satu. Lapisan yang pertama iaitu lapisan troposfera. Jauhnya daripada lapisan bumi ke atas. Lapisan tersebut adalah sejauh 0 sehingga 13 kilometer. Apa yang berlaku di dalam lapisan troposfera? Lapisan troposfera adalah satu lapisan di mana tempat benda hidup bernafas. Maksudnya lapisan atmosfera itu adalah zon yang mengandungi udara. So di kawasan itu adalah kawasan di mana tempat benda hidup bernafas. Dan di situ juga berlakunya tiupan angin. Okey. Pembentukan awan, hujan dan salji juga adalah berada di dalam lapisan troposfera. Okey, so kamu kena ingat dalam lapisan troposfera apa yang berlaku? Kawasan tempat hidupan bernafas. Salji terbentuk di situ. Hujan terbentuk di situ. Awan juga terbentuk di situ. Dan di situ juga berlaku tiupan angin. So, itu adalah lapisan pertama, troposfera. Okey. Atas daripada troposfera adalah lapisan stratosfera. Jaraknya ialah 13 km sehingga 50 km. Di dalam lapisan stratosfera, lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Jadi, untuk kamu tahu di mana kapal terbang tu boleh naik sampai sejauh mana? Sejauh 13 sehingga 50 km saja. Iaitu kapal terbang itu mesti berada di dalam lingkungan lapisan stratosfera. Okey. Di dalam stratosfera juga dia mengandungi gas-gas ozon. Okey, fungsi gas ozon ini adalah untuk menyerap sinaran ultra ungu ataupun ultraviolet daripada matahari. Okey, tetapi apa yang berlaku sekarang ini, lapisan ozon kita semakin menipis. Disebabkan oleh adanya bahan pencemar yang cikgu dah ajar dalam tajuk udara, iaitu CFC ataupun chlorofluorokarbon. Dan CFC, chlorofluorokarbon ini dihasilkan daripada peti sejuk, racun serangga, tin aerosol dia dan juga aircon yang boleh memecahkan molekul gas ozon. Jadi disebabkan itu, lapisan ozon kita sekarang adalah terlalu nipis. Okey, so ingat apa yang berlaku di dalam stratosfera? Tempat kapal terbang boleh terbang. Jadi ada apa lagi? Ada lapisan ozon. Tetapi lapisan ozon kita semakin menipis. Okey, so lapisan ketiga adalah lapisan mesosfera. Di dalam lapisan mesosfera, pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan itu. Sesenang saja cara kamu nak ingat, mesosfera is start with the letter, dia start daripada perkataan huruf M. Mesosfera, apa berlaku? Penghancuran M, meteorit. Boleh? Okey. Lapisan atas daripada lapisan mesosfera yang berjarak 80 sehingga 480 km, lapisan ini kita panggil sebagai lapisan termosfera. Di dalam lapisan termosfera, ataupun kita boleh panggil juga sebagai ionosfera,
Dia mengandungi ion-ion yang dapat memantulkan gelombang radio. Okey, maksudnya gelombang radio tu daripada bumi. Dia sampai ke termosfera. Dia pantulkan balik ke bumi. So, dia mesti sampai termosfera. Kenapa termosfera? Kerana di dalam lapisan termosfera dia ada ion-ion yang boleh pantulkan balik gelombang bunyi tersebut. Dan di sini juga berlakunya aurora. So, kamu boleh Google apa dia maksud aurora itu. Aurora ialah jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan juga gas-gas atmosfera. So, dia adalah satu lapisan cahaya yang berwarna-warni. So, kamu boleh Google image. Kamu akan nampak contoh-contoh aurora. Tetapi aurora tidak berlaku di Malaysia. Ada kawasan-kawasan yang berlaku aurora ini. Okay, next. Yang terakhir adalah exosfera. Lapisan exosfera adalah yang paling jauh, iaitu 400 km ke atas. Okay, apa yang ada di sana? Dia mengandungi gas-gas ringan, cikgu dah terang pada kamu, iaitu gas helium dan juga gas hidrogen. Okay, udara bertambah nipis menghala ke lapisan, ke angkasa lepas, dan di situ adalah tempat yang paling sesuai untuk diletakkan satelit. Okey, satelit komunikasi akan mengorbitkan bumi di lapisan exosfera dan membolehkan panggilan telefon dan juga siaran TV dapat diterima oleh manusia. Okey, jadi apa yang cikgu terangkan di sini, cikgu dapat simpulkan bahawa lapisan atmosfera kita ada 5 lapisan. Yang paling hampir dengan kita adalah troposfera. Troposfera, apa yang berlaku? Ada udara yang untuk hidupan bernafas, angin bertiup di kawasan troposfera, salji, hujan dan juga awan terbentuk di dalam lapisan itu. Naik atas lagi stratosfera, tempat yang mengandungi lapisan ozon. Okey? So, apa yang berlaku di dalam stratosfera? Dia adalah satu kawasan yang sesuai untuk kapal terbang duduk. Dia terbang dekat kawasan stratosfera. Naik lagi atas daripada itu adalah mesosfera. Mesosfera, M, pembakaran dan penghancuran meteorit. Termosfera, adanya aurora. Dan juga dia mengandungi satu lapisan yang boleh memantulkan gelombang radio. Dan yang paling atas sekali adalah exosfera, di mana dia mengandungi gas-gas yang ringan. Udara dah tak banyak di situ. Jadi dia hanya adalah satu kawasan yang sesuai untuk satelit duduk di situ untuk mengorbitkan bumi kita. So, ini adalah lapisan yang ada di dalam atmosfera. So, cikgu harap kamu faham.